Wan Nur Syafiqah Akmal binti Wan Mahidin, nombor matrik S55321. Maksud peruntukan ialah tindakan mengetepikan wang untuk tujuan tertentu. Sebuah syarikat atau kerajaan memperuntukkan dana untuk mewakilkan wang tunai untuk keperluan perniagaan. Perniagaan boleh menyediakan wang untuk keperluan jangka pendek atau jangka panjang termasuk gaji pekerja, penyelidikan dan pembangunan serta dividen. Manakala maksud agihan pula ialah proses pengagihan barangan atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir pada masa, tempat, harga dan kuantiti yang betul. Pertama, agihan anggaran perbelanjaan persekutuan. Berdasarkan anggaran perbelanjaan persekutuan untuk 2022 sejumlah 311.10 bilion disyorkan. Selain itu, perbelanjaan utiliti merupakan salah satu input utama bagi kementerian untuk melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang pada tahun 2022 berjumlah 156.41 bilion. Manakala perbelanjaan tanggungan yang merupakan kehendak di bawah perbelanjaan persekutuan berjumlah 77.09 bilion. Yang kedua, agihan anggaran perbelanjaan mengurus. Menjelang 2022, sejumlah 33.50 bilion akan diperuntukkan untuk menggerakkan program dan aktiviti kementerian serta melancarkan, khususnya bagi membantu negara pulih dari wabak coronavirus. Dalam pengertian ini, perkhidmatan awam bertindak sebagai penaja utama bagi melaksanakan program dan aktiviti yang berperanan sebagai sumbangan utama kerajaan. Yang ketiga, perincian anggaran perbelanjaan mengurus 2022 mengikut sektor. Perincian perbelanjaan mengurus dipecahkan mengikut sektor merangkumi sektor pentadbiran, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor keselamatan dan sektor lain yang merangkumi liabiliti tertentu dan bayaran pindahan. Memandangkan 2022 adalah tahun pemulihan daripada pandemik COVID-19, agihan belanjawan perbelanjaan operasi 2022 memperuntukkan perbelanjaan terbesar kepada sektor sosial diikuti oleh sektor lain. Peruntukan sektor ekonomi juga akan ditingkatkan pada 2022 berbanding 2021 bagi meningkatkan pemulihan sektor ekonomi yang terjejas. Mengikut sektor pentadbiran. Sektor pentadbiran diperuntukkan anggaran perbelanjaan mengurus sebanyak 12.32 bilion yang diagihkan merentasi 4 subsektor utama seperti perkhidmatan awam, bayaran balik dan bayaran ganti, perkhidmatan luar negeri dan pembaikan dan pengubahsuaian. Subsektor perkhidmatan am menerima peruntukan tertinggi sebanyak 10.16 bilion, melibatkan peruntukan anggaran untuk penyelarasan, tadbir urus dan pentadbiran. Seterusnya, mengikut sektor ekonomi, sektor perniagaan diperuntukkan anggaran perbelanjaan mengurus sebanyak 18.80 bilion yang diperuntukkan kepada 9 subsektor seperti dalam carta pie berikut. Subsektor pengangkutan menyumbang peruntukan terbesar dalam kalangan sektor perniagaan dengan peruntukan 6.53 bilion untuk kos operasi darat, laut dan udara. Di samping itu, subsektor perdagangan dan industri menerima peruntukan kedua tertinggi sebanyak 3.96 bilion bagi memastikan jabatan kerajaan terlibat menjadi penyokong dan pemangkin untuk membantu menggiatkan aktiviti ekonomi negara. Sektor sosial, pembangunan modal insan di semua peringkat menjadi fokus rancangan pembangunan kerajaan di setiap negara. Dan ini menyamai peruntukan terbesar dalam subsektor pelajaran dan latihan dengan peruntukan 59.35 bilion. Justeru kerajaan memperuntukkan peruntukan pentadbiran sebanyak 28.32 bilion kepada subsektor kesihatan dan penduduk yang merupakan peruntukan kedua tertinggi dalam sektor sosial. Seterusnya, sektor keselamatan. Anggaran perbelanjaan mengurus sebanyak 25.16 bilion diperuntukkan kepada sektor keselamatan yang dibahagikan kepada dua subsektor iaitu 14.06 bilion untuk keselamatan dalam negeri dan 11.10 bilion untuk pertahanan. Untuk sektor-sektor lain pula, anggaran perbelanjaan mengurus terbahagi kepada dua yang disediakan iaitu sektor tanggungan tertentu dan sektor pembayaran pindahan, ialah 81.25 bilion. Subsektor pembelanjaan kerana hutan negara menerima agihan peruntukan terbesar berjumlah 43.10 bilion dengan mengambil kira peningkatan jumlah pinjaman daripada kerajaan persekutuan untuk tahun 2022 untuk dibelanjakan untuk pembangunan dan juga untuk membiayai pakej bantuan dan rancangan yang diumumkan oleh kerajaan. Seterusnya, sejumlah 8.97 bilion diperuntukkan kepada sektor pembayaran pindahan dan diperuntukkan kepada 4 subsektor seperti bayaran pindahan lain, pemberian dan pinjaman kepada negeri, kepulauan Terengganu dan caruman lain. Saya Nur Rashikin binti Muhammad Zaidi S55399 akan membentangkan tentang peruntukan dan agihan untuk daya tahan sektor swasta. Sektor swasta merupakan salah satu sektor penting dalam memastikan Malaysia kekal kukuh dalam jangka masa panjang dan pembangunan ekonomi negara. Sejak berlakunya pandemik COVID-19, sektor swasta seperti perusahaan kecil dan sederhana PKS juga terjejas akibat penutupan sektor ekonomi yang akan melemahkan ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan mengambil inisiatif dan usaha untuk membantu PKS memulihkan perniagaannya semasa pandemik COVID-19. Salah satu usaha kerajaan adalah melalui Pelan Pemulihan Ekonomi Negara. Sejumlah 35 bilion ringgit telah diperuntukkan di bawah penjana untuk 40 inisiatif, iaitu 24 inisiatif dengan peruntukan sebanyak 14.5 bilion ringgit yang memberi kesan secara langsung kepada PKS.
Inisiatif utama yang dilaksanakan termasuk sokongan kewangan, tempoh moratorium pelepasan aliran tunai, insentif cukai dan skim subsidi gaji yang telah membantu untuk mengurangkan kesan negatif dan menyokong pertumbuhan PKS. Selain itu, kerajaan akan memperuntukkan berbilion ringgit melalui Kementerian Kewangan MOF dalam bajet 2022 yang memihak kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. Dalam jumlah 1.8 bilion ringgit juga termasuk menyediakan pinjaman kewangan korporat melalui skim jaminan pembiayaan perniagaan kepada sehingga 10 bilion ringgit sebagai tambahan kepada 20 bilion ringgit yang telah diumumkan di bawah rangka kerja pakej pemulih. Peruntukan ini untuk memulihkan daya maju perniagaan pengusaha golongan PMKS, menggalakkan pelaburan negara dan melindungi pekerjaan mereka. Kesimpulannya, sektor swasta telah menjadi penyokong kuat dalam pembangunan ekonomi negara dan sektor ini semakin perlahan akibat wabak COVID-19. Usaha kerajaan untuk menstabilkan ekonomi ini dapat dilihat melalui banyak usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti peruntukan dan bantuan serta sokongan, terutamanya semasa pandemik COVID-19 untuk membantu PKS menjana pendapatan yang mana akan memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ketidakstabilan politik merupakan isu semasa dan juga seringkali dikaitkan dengan keruntuhan kerajaan. Hal ini berlaku akibat adanya persaingan daripada parti politik yang lain, begitu juga dengan pertukaran kerajaan yang boleh menyebabkan perubahan secara berturut-turut. Pergolakan politik juga akan menjejaskan proses pemulihan ekonomi akibat daripada COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak agenda pembangunan akan terjejas. Kemelut ini juga akan memberi kesan kepada pelabur dalam aspek keyakinannya. Hal ini juga dikaitkan sedemikian kerana Malaysia sendiri yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan langsung asing. Kestabilan politik mendorong dalam kadar peningkatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Iziani binti Abdul Latif, S56689 akan menerangkan tentang sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19. Okey, bermula sejak sebelum merdeka lagi, pembinaan hospital ketika itu adalah untuk merawat pekerja-pekerja dalam industri pengembangan biji timah. Sistem kesihatan dan pengurusan adalah sangat penting dalam sebuah organisasi. Hal ini adalah penting untuk menguruskan dan menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang baik kepada rakyat. Seterusnya, sistem kesihatan berubah apabila negara kita dikejutkan dengan wabak penyakit iaitu pandemik COVID-19 pada tahun 2019. Wabak ini telah memberi impak yang besar kepada rakyat, namun demikian ia adalah memberi kesan lebih besar kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai contoh, sistem kesihatan negara menghadapi tekanan yang besar apabila pihak kesihatan perlu mengubah keadaan pengurusan seperti unit rawatan rapi ICU untuk dijadikan sebagai pusat rawatan pesakit COVID-19. Seterusnya, langkah yang diambil untuk mengurangkan wabak COVID-19 adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah kawalan ini membabitkan pertamanya larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Dan akhir sekali, semua rakyat di Malaysia diberi vaksin untuk mengurangkan wabak ini terus berjangkit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Nur Syafiqah binti Mat Jali, S54992. Ingin menerangkan tentang kawalan harga barangan. Kawalan harga barangan merupakan tindakan mengenakan sekatan terhadap nilai barangan daripada dinaikkan sesuka hati yang biasa dilakukan oleh peruncit dan peniaga, terutama pada musim perayaan. Isu ini tidak pernah pudar untuk menjadi paparan dalam media massa. Oleh itu, disebabkan isu ini sering berlaku, telah memaksa pihak kerajaan iaitu agensi KDNKK untuk menggunakan kaedah kawalan harga barangan bagi setengah barang seperti telur, ayam, gula dan sebagainya untuk tempoh tertentu bagi memastikan pengguna dapat menggunakan barangan dengan kadar harga yang munasabah. Secara keseluruhannya,
Kawalan harga barangan adalah sangat penting untuk dinaikkan oleh pihak kerajaan untuk membela nasib pengguna agar tidak tertindas oleh peruncit dan peniaga yang tidak mempunyai sifat prihatin tersebut. Itu sahaja daripada saya mengenai kawalan harga barangan. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Adila binti Abdul Aziz, nombor menteri S55503. Fiskal federal umumnya difahami dalam keadaan di mana belanjawan negara mempunyai perancangan kerajaan terhadap perbelanjaan yang akan dijalankan dalam negeri dan bagaimana cara kerajaan untuk mendapatkan hasil bagi membiayai perbelanjaan yang dirancang. Terdapat dua penelitian yang diberikan iaitu bagi kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Apa yang berlaku di bawah kerajaan pusat, hanya kerajaan pusat yang akan menguruskannya. Manakala apa yang berlaku di bawah kerajaan negeri, hanya kerajaan negeri sahaja yang akan menguruskannya. Kerajaan negeri mempunyai sumbernya yang tersendiri, sebagai contohnya air. Perbelanjaan di peringkat negeri akan dibuat dan dihantar ke peringkat persekutuan, maka peringkat persekutuan yang akan buat secara besar. Tetapi apa yang kerajaan persekutuan dapat, kerajaan negeri telah dapat kuasa dari awal. Agihan yang diberikan oleh kerajaan negeri tidak dibenarkan untuk kerajaan persekutuan masuk campur atau menghalang sebarang pemberian daripada kerajaan negeri. Penyampaian perkhidmatan kerajaan atau peranan agensi kerajaan. Isu pandemik COVID-19 telah merebak hampir keseluruhan negara sejak pada tahun 2019, memberi kesan yang teruk kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Dalam mengurangkan bebanan keluarga Malaysia, agensi kerajaan telah bersepakat memberi bantuan kecemasan kepada rakyat iaitu pakej rangsangan ekonomi dan juga program vaksinasi yang bermatlamat mengembalikan ekonomi negara sedia kala. Selepas perubahan kerajaan Malaysia yang sebelum ini, Majlis Tindakan Ekonomi telah diwujudkan bagi mengatasi pelbagai isu ekonomi dan majlis ini berperanan menyemak semula butiran dan rangka perancangan pakej rangsangan telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Pakej prihatin telah menjadi salah satu inisiatif bermanfaat yang diumumkan oleh kerajaan, diikuti dengan langkah drastik moratorium 6 bulan yang ditawarkan oleh BNM untuk mengurangkan kesan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufara Izani binti Yusof, S56716 akan menerangkan tentang peruntukan barang awam negara. Menurut Haiman 2002, beliau mengatakan bahawa barangan awam ini adalah merupakan satu barang di mana faedah daripada penggunaan barang ini awam ini tidak boleh dikecualikan bagi mereka yang membayarnya dan juga dikongsi bersama di dalam satu kumpulan pengguna yang besar. Terdapat beberapa ciri barangan awam iaitu tidak mempunyai persaingan di dalam penggunaan di mana sesuatu barangan itu wujud dan semua orang berhak menggunakan barangan tersebut. Seterusnya, peruntukan barang awam ini adalah dapat dilihat ianya mencapai standard dan juga kriteria teori fundamental ekonomi kebajikan iaitu kecekapan dan juga keadilan yang baik. Hal ini bukanlah bermaksud pihak kerajaan sentiasa bagus dan baik di dalam memperuntukkan barangan awam, tetapi dalam memenuhi prasyarat-prasyarat yang ada kerana masa peruntukan barangan awam ini hanya memenuhi satu kriteria yang disenaraikan sahaja. Seterusnya, barangan awam ini mempunyai peruntukan yang amat tinggi kerana kebanyakan sektor mencatat pertumbuhan yang kukuh dari segi penawaran dan juga ianya mencatat perkembangan yang ketara. Aspek peruntukan ini adalah dilaksanakan di bawah bidang kuasa bersama di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Apa yang dapat disimpulkan adalah keputusan untuk menyediakan barangan awam oleh pihak kuasa kerajaan di peringkat rendah ini adalah lebih berkesan dan cekap kerana kebajikan negeri hampir dengan masyarakat serta lebih mengetahui kehendak dan juga keutamaan negara. Sekian, terima kasih.